Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara transit di Amsterdam, ni di bilik hotel ni, saya membaca mesej-mesej yang dihantar dalam WhatsApp saya, dalam Telegram, dalam Messenger, FB Messenger. Lalu antara mesej yang saya dapat ialah seseorang itu meminta saya komen ke atas sebuah video tentang berdoa selepas solat fardu. Video tersebut ada saya bagi di bahagian description di bawah ini. Setelah menonton video tersebut, saya mendapati ada beberapa perkara yang ingin saya kongsikan dalam bidang ilmu hadis. Sehingga kan topik berdoa selepas solat itu menjadi secondary, primary. Yang utama ialah bagaimana kita berinteraksi dengan ilmu hadis. Baik, ustaz tersebut mengemukakan dua hadis sebagai dalil bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa selepas solat fardu. Hadis pertama riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lalu ustaz itu berhujah, berdalil ini ada hadis. Jadi kenapa Wahabi berkata tak ada dalil? Sebenarnya ustaz ini dia keliru antara doa dengan zikir. Apa yang Nabi SAW baca itu, walaupun ada Allahumma di situ, ia sebenarnya adalah satu zikir dan bukannya doa. Apa hujah saya? Kenapa saya berkata demikian? Ada beberapa sebab. Pertama, saya bagi contoh. Nabi SAW apabila solat duha, solat sunat duha, baginda lazimnya membaca sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Okey, riwayat Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. So, Nabi SAW selepas solat duha membaca yang maksudnya, Ya Allah ampunilah aku bertaubat kepada Engkau, sesungguhnya Engkau lah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Sebanyak 100 kali. Kalau nak dikatakan doa, kenapa Nabi berdoa sedemikian sebanyak 100 kali? Banyak sangat ke doa Nabi? Banyak sangat ke Nabi nak kena bertaubat? Okay. Jadi kami yang biasa membaca hadis-hadis memahami itu sebagai zikir selepas solat, bukannya doa. Zikir walaupun bermula dengan Allahumma, tetapi ia zikir di mana Nabi beristighfar 100 kali selepas solat duha. Demikian juga hadis tadi yang dibawa oleh ustaz tersebut, bahawa Allahumma la mani'a, kami memahaminya sebagai zikir. Okey. Dan ini bukan faham suka-suka, ini adalah juga kefahaman Imam Al-Bukhari. Sebab Imam Al-Bukhari bila meletakkan hadis itu di dalam bab Kitabul Azan, bab zikir selepas solat. Imam Muslim juga ada dalam kitab hadisnya, tapi Imam Muslim dia tidak meletak bab-bab dalam kitab sahihnya itu. Yang meletak bab-babnya ialah Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa bab yang diletak oleh Imam Nawawi? Okey, bab disunatkan berzikir selepas solat dan penjelasan akan sifatnya. Jadi para imam Al-Bukhari, Imam Nawawi juga memahaminya sebagai zikir selepas solat, bukannya doa selepas solat. Okey, sebagai poin tambahan dalam Sahih Al-Bukhari ada satu bab, Kitabul Da'awat, kitab doa-doa, dan ada satu bab kecil yang namanya doa selepas solat. Ceng-ceng. Dan Imam Al-Bukhari meletak hadis ini dalam bab itu juga.
Okay, yang la ilaha illallah dah la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita hingga akhir. Imam Bukhari juga letak hadis itu dalam bab ini, dalam bab doa selepas solat. Macam mana pula tu? Nanti dulu. Dalam bab yang sama, Imam Al-Bukhari meletakkan dua hadis. Hadis pertama sebelum tu ialah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana secara ringkasnya orang-orang berjumpa dengan Nabi SAW lalu mengadu bahawa orang-orang kaya telah membawa banyak kebaikan, banyak nikmat. Rasulullah bertanya, kenapa pula demikian? Lalu mereka berkata, kami dan mereka sama-sama solat, kami dan mereka sama-sama berjihad, akan tetapi mereka memiliki lebihan harta yang dengan itu mereka bersedekah dengannya. Mereka orang miskin, tak ada harta pula nak bersedekah, macam mana ni? Maka Rasulullah SAW mengajar mereka tasbih untuk membaca selepas solat, tasbih 10 kali, tamhid 10 kali, takbir 10 kali. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Kita sama-sama tahu yang ini semua ni zikir. Kenapa pula Imam Al-Bukhari letaknya di dalam bab doa selepas solat? Kalau kita mengkaji metodologi Imam Bukhari dalam meletakkan bab-bab dalam kitab hadisnya, kitab sahihnya, ada bab yang hadis-hadis tu selari dengan bab tu. Dan ada bab hadis-hadis yang beliau kemukakan berbeza dengan tajuk bab, untuk memberi isyarat bahawa dalam bab itu yang ada ialah berbeza. Sama juga dalam kes ni, beliau meletakkan hadis dalam bab doa selepas solat. Tapi hadis pertama yang beliau letak ialah zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu 10 kali, 10 kali. Hadis kedua yang beliau letak ialah juga zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, memberi isyarat bahawa di sisi Imam Al-Bukhari dan ikut darjat spesifik Imam Al-Bukhari tidak ada doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat fardu. Ini satu ilmu yang khas berkaitan dengan Sahih Al-Bukhari dan bab-bab yang ada dalam tu. Kadang bab tu selari dengan hadis-hadis yang letak, kadang bab tu tajuk macam ni tapi letak hadis kod lain pula. Kita kena pandai menangkap metodologi Imam Al-Bukhari dalam meletakkan hadis. Jadi hadis pertama yang dijadikan dalil oleh ustaz tersebut sebenarnya bukannya doa, tetapi ia adalah zikir, dan ini dibuktikan berdasarkan judul kitab hadis oleh para imam hadis yang meriwayatkannya. Ini dalil pertama ya. Jawapan kepada dalil pertama. Dalil kedua pula, beliau membawa sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas memberi salam, selepas solat, selepas memberi salam, membaca doa, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Hadis sahih. Beliau berkata riwayat Imam Muslim, Abu Daud, saya quote Imam Nasa'i, Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi. Dan ini beliau kemukakan sebagai dalil bahawa Nabi SAW berdoa selepas solat. So kalau dah ada dalil ni, kenapa pula ada pula yang kata Nabi SAW tidak berdoa selepas solat? Mari kita semak hadis ni ya. Dalam lafaz yang dibacakan oleh ustaz tersebut bahawa Ali bin Abi Talib menerangkan Rasulullah selepas solat, selepas memberi salam membaca doa itu betul ada dalam Sunan Abu Daud 2 kali. Hadis tersebut beliau berkata ada juga dalam Sunan, ada juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Saya cek dalam Sunan Imam Nasa'i dan Sunan Al-Kubra Imam Nasa'i, yang ada hadis itu tak ada, tetapi sebahagian daripada hadis itu, sebahagian daripada doa itu Nabi SAW pernah membacanya sebagai doa iftitah dalam solat malam, dalam solat tahajud. Maknanya selepas Allahu Akbar yang kita biasa baca tu, Nabi SAW ada beberapa bacaan
Dan satu bacaan tu yang panjang, dalamnya ada ni. Jadi dalam Sunan An-Nasai selepas memberi salam, tidak saya temui. Okey. Kemudian beliau menyebut dalam sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Maka saya semak dalam sahih Ibn Hibban. Saya jumpai 3 bentuk riwayat. Pertama, selepas solat. Okey. Kedua, di antara tasyahud dan salam. Ya. Sebab antara tempat membaca doa ketika solat ialah dalam sujud dan juga di tasyahud akhir selepas baca tasyahud sebelum memberi salam. Jadi daripada riwayat daripada Ali bin Abi Talib ni, dalam Sahih Ibn Hibban ada 2. 1, antara tasyahud dan salam. 2, selepas salam. 3, daripada Abdullah Ibn Abbas, doa iftitah ketika semayang malam, semayang tahajud. Okey. Kemudian Ustaz juga menyebut riwayat Imam Al-Baihaqi. Saya semak kitab Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi, sama juga. Ada riwayat daripada Ali bin Abi Talib, ianya dibaca, Nabi SAW baca antara tasyahud dan salam. Maknanya lepas tasyahud sebelum beri salam. Maknanya masih di dalam solat. Ada riwayat kedua daripada Ali bin Abi Talib selepas solat. Dan riwayat ketiga daripada Abdullah bin Abbas ketika doa iftitah ketika solat tahajud, solat malam. So sebenarnya hadis itu walaupun sahih, Abu Daud yang bersahih, ada perbezaan lafaz. Okey, satu lafaz menyebut daripada Ali bin Abi Talib, Nabi SAW membacanya selepas tasyahud sebelum salam. Riwayat kedua, Nabi SAW membacanya selepas salam. Maknanya selepas solat, selepas salam. Antara dua ni, walaupun dua-dua sama-sama sahih, mana yang lebih kuat? Mana yang lebih terpelihara? Hadis ini ada juga dalam Sunan Tirmizi. Kenapa Ustaz tak sebut? Dalam Sunan Tirmizi, Imam Al-Tirmizi mengemukakan 3 jalan periwayatan. 2 jalan periwayatan pertama sama daripada Ali bin Abi Talib dan Nabi SAW membacanya antara tasyahud dan salam. Jalan yang ketiga, satu tu, Nabi SAW membacanya selepas memberi salam, selepas solat. Seolah-olah isyarat yang cuba dibawa oleh Imam Al-Tirmizi, riwayat bahawa ia dibaca di dalam solat selepas tasyahud sebelum salam adalah lebih kuat. Seolah-olah mengisyaratkannya dari tertib yang dikemukakan oleh Imam Al-Tirmizi. Dan juga yang ini dibagi 2 jalan periwayatan, yang ini 1 saja. Okey. Mungkin tidak cukup meyakinkan. Tak apa. Kalau kita dengar video tu, ustaz tersebut mengatakan dalil kedua ni dikemukakan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibn Hibban, Al-Baihaqi. Kenapa dia baca lafaz Abu Daud, dia tak baca lafaz Imam Muslim? Kalau baca lafaz Imam Muslim, confirm Imam Muslim akan ambil yang paling sahih. Ya, kadang-kadang memang ada hadis dua-dua yang sahih, tapi yang paling sahih. Yang paling sahih, dan itu yang Imam Muslim kemukakan, sebab Imam Muslim memiliki darjat ataupun standard piawaian yang lebih tinggi. Kalau kita semak dalam Sahih Muslim, lafaz yang dikemukakan oleh Imam Muslim yang tidak dikemukakan oleh ustaz tersebut ialah sama juga daripada Ali bin Abi Talib, ianya di antara tasyahud dan juga salam. Maknanya ia dibaca dalam solat. Ketika tasyahud akhir, dah habis tasyahud, sebelum beri salam, itu doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, poin penting di sini, kenapa riwayat lafaz dalam Sahih Muslim tidak digunakan, sebaliknya digunakan lafaz dalam Sunan Abu Daud. Jadi 2 hadis, 2 dalil yang dikemukakan oleh ustaz tersebut, kedua-duanya bukanlah dalil bahawa Nabi SAW berdoa selepas solat fardu. Tuan-tuan, saya nak highlightkan sekali lagi ya. Kalau tuan-tuan nak berdoa selepas solat fardu, silakan. Sebab doa ini bila-bila masa pun kita boleh berdoa. Okey, akan tapi jangan menjadikan ianya satu kebiasaan.
Sebab nanti orang akan anggap itulah tempat terbaik untuk berdoa, ya. Jadikan satu kebiasaan untuk berdoa di dalam solat. Solat tu sendiri dari sudut bahasa maksudnya doa. Di dalam solat ketika sujud, mana-mana sujud. Sujud pertama, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Jangan tunggu yang rakaat terakhir je. Ataupun ketika membaca tasyahud akhir sebelum memberi salam. Banyakkan doa di situ. Para ilmuwan berbeza pandangan tentang doa di luar bahasa Arab. Ada yang kata boleh, ada yang kata boleh hanya untuk orang yang tidak tahu bahasa Arab, ada yang kata boleh secara mutlak. Saya cenderung kepada pandangan yang kata boleh membaca doa dalam bahasa lain, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, bahasa Inggeris, bahasa ibunda masing-masing. Sebab Nabi SAW menganjurkan kita banyak berdoa di dua tempat ini. Tapi takkanlah anjuran Nabi itu hanyalah untuk mereka yang tahu bahasa Arab. Bagaimana pula mereka yang tidak tahu bahasa Arab? Okey. Jadi ini bagi saya, memang ada beza pandangan. Saya mencenderungi pandangan bolehnya berdoa. Bolehnya berdoa dalam bahasa sendiri, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa apa lain. Di tempat ini walaupun di dalam solat, kerana menyahut seruan Nabi, anjuran Nabi SAW untuk memperbanyakkan doa ketika sujud dan ketika tasyahud. Dalil-dalilnya menganjurkan doa ini ada saya kemukakan dalam buku saya, Soal Jawab Adab-adab berdoa. Okey. Jadi ini dua ulasan saya, ini ulasan saya kepada dua hadis yang dikemukakan oleh Ustaz Terbabit sebagai dalil berdoa selepas solat. Okey. Saya tertanya-tanya, satu hadis yang masyhur tentang zikir selepas solat yang ada juga perkataan Allahumma, tetapi tidak pula dijadikan dalil oleh ustaz tersebut. Yang ini apabila sebaik saja selesai daripada solat, ini confirm memang selepas solat, bukan selepas tasyahud sebelum salam. Confirm selepas solat, hadisnya sahih. Yang ini kita membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalal liwal ikram. Okey. Orang kita di Malaysia baca lafaz yang panjang. Mereka anggap Nabi ajar tu tak cukup bagus. Mereka nak buat yang lagi bagus. Mereka baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan mereka membaca lafaz Allahumma anta salam tu dengan yang lagi panjang. Tapi poin saya di sini, Allahumma anta salam tu doa juga. Kenapa ustaz ini tak menggunakan hadis tersebut sebagai dalil berdoa? Melainkan beliau tahu di Malaysia pun lazim duk baca Allahumma anta salam, tapi tak ada orang pun yang menganggap ia doa. Semua faham itu zikir. Semua faham itu sebahagian daripada zikir, tapi meskipun bermula dengan Allahumma anta salam. Sebab tu dia tak kemukakan hadis tersebut. Kalau dia kemukakan hadis itu, confirm, itu memang confirm selepas solat. Confirm semua orang tahu, ya Allahumma la mani'a lima a'taita, zikir tu hanya pencinta sunnah yang tahu. Yang lain-lain tak tahu. Kalau dengar pun macam first time. Ada lah zikir tu. Kan? Tapi kalau Allahumma anta salam wa minka salam tu, semua orang tahu. Dan semua orang tahu ia hanyalah zikir. Sebab tu tak ada orang angkat tangan. Kan? Dan dia tak pakai hadis tersebut. Sebab dia tahu kalau dia gunakan jadi dalil, dia pula yang kena. Sebab semua orang membacanya sebagai zikir, bukan sebagai doa. Poin kedua saya nak bawa ialah ustaz ini dia menekankan akidah ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Lalu dia membawakan dua hadis tadi sebagai dalil. Okey, saya tertanya-tanya, dia bawa hadis tu. Dia tak tertanya-tanya ke kenapa ahli sunnah yang selamat ni, yang bukan wahabi, apa tak baca yang tu sebagai zikir selepas solat. Siapa di sini pernah baca? Melainkan mereka yang mencintai sunnah akan baca. Siapa di sini biasa mendengar imam-imam di masjid dan surau membaca tu? Kita biasa dengar mereka baca rangkap pertama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Lazimnya mereka baca 3 kali. Nabi ajar baca sekali. Tapi yang lepas tu, sambungan tu, Allahumma la mani'a lima a'taita. Kenapa tak baca?
Kenapa orang Malaysia tak baca? Kenapa yang ditekan-tekan ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah ni wujud tanpa tempat apa semua tu, konon-kononnya, tapi yang ini pun tak baca. Kemudian hadis kedua yang dibaca tadi tu tentang doa Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu, kan, sehingga akhir. Ada ke sesiapa yang baca di Malaysia? Ada tak mana-mana imam yang baca? Tak suka langsung ke kepada sunnah Nabi? Pernah dengar tak imam baca? Tak ada kan? Okay. Mungkin ada, saya yang tak tahu. Tapi jarang-jarang dibaca. Kenapa? Kenapa di Malaysia tak baca? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, melalui video ni, saya dah kata dah yang tu secondary. Primary saya nak sampaikan dalam ilmu hadis ni, ada bidangnya. Ustaz tersebut duk meleceh-lecehkan, memerli-merli orang yang ada PhD. Okay, tak apalah. Saya tak ada PhD, tapi saya nak terangkan, bila kita baca hadis, antara cara nak faham maksud hadis itu, kita baca tajuk hadis yang diletakkan oleh imam hadis, imam yang meriwayatkan hadis itu. Jadi tuan-tuan mesti ada Sahih Bukhari yang kitabnya tu, the book by itself, sebab dalam tu ada tajuk, ada subtitle, ada chapter, ada subchapter, dan kita boleh baca di situ. Imam Muslim rahimahullah tidak meletakkan tajuk, tapi tertib dia susun hadis tu kita akan dapat lihat, dan bahkan tertib itu juga. Hadis yang pertama dijelaskan oleh hadis kedua, dijelaskan oleh hadis ketiga. Sampai kalau kita tak faham hadis yang pertama, ataupun ada ambiguity, ada kesamaran dalam hadis pertama, baca hadis kedua, baca hadis ketiga, ia menjelaskan hadis pertama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada bajet ekstra, cubalah miliki kitab-kitab hadis. Kita ada Al-Quran, kita ada kitab tafsir, kita ada kitab hadis, Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang meleceh-lecehkan PhD hadis padahal dia sendiri tak tahu dalam bidang hadis. Kita tengok kesilapan-kesilapan yang dibuat oleh ustaz terbabit. Dan saya nak tekankan, jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah terperdaya, jangan mudah tertipu apabila orang berkata, hadis ini riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi. Kita macam, wow, ini ahli hadis ni. Wow, hadis ni famous. Ini dalil yang kukuh. Ini dalil yang solid. Padu. Dish. Padahal kalau buka kitab hadis tu, lain lupanya. Macam yang saya baca tadi tu kan. Ada satu lafaz antara salam dan antara tasyahud dan salam. Ada lafaz selepas solat. Ada lafaz doa iftitah ketika sembahyang malam. Mana satu yang paling sahih? Kan? Jadi sebut banyak-banyak tu, kita jangan anggap orang tu hebat. Sebut banyak-banyak tu, jangan terus percaya. Melainkan kita kena rujuk kepada orang yang ada ilmu, ada kepakaran dalam bidang hadis. Sebab setiap bidangnya, bukan saja hadis, bidang tafsir, bidang fiqh, apa semua tu ada pakar-pakarnya. Okey? Jadi, kalau ada ahli hadis yang pakar dalam tu cakap macam Ustaz Dr. Rozaimi Hafizahullah, maka boleh ikut. Okey? Okey, tak baik pula nama kata ustaz tadi kan. Tapi itulah, jangan mudah terpengaruh kalau orang kata hadis ni riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai. Kita buka Nasai, tak ada pun. Saya tak jumpa. Okey, Imam Nasai ada dua, kitab Sunan dan Sunan Al-Kubra. Saya carilah dua-dua, tak ada. Yang saya jumpa doa iftitah, ketika solat malam daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terperdaya, jangan mudah tertipu. Moga-moga dalam video ini kita dapat belajar sedikit tentang ilmu hadis, selok-belok ilmu hadis. Adapun tentang berdoa, lazimkan diri berdoa di dalam solat. Nak berdoa di luar boleh, tak apa, tapi doakan lebih utama, lebih afdal berdoa di dalam solat. Satu lagi poin ustaz tersebut menyebut, ustaz itu menyebut mereka ni orang Wahabi ni mengkafirkan umat Islam yang berdoa selepas solat. Ada ke tuan-tuan dan puan-puan? Paling-paling pun cerita yang sunnahnya, yang lebih utamanya, kalau kita tengok video tu pun, pada awalnya dia dah letak video Ustaz Dr. Rozaimi. Ustaz Rozaimi cerita yang mula-mula Ustaz tu sendiri-sendiri tak apa, doa sendiri tak apa, sebab doa berjemaah yang Nabi SAW tak pernah buat. Dan selepas tu Ustaz Dr. Rozaimi mendekankan antara selepas solat
Dan dalam solat, lebih baik di dalam solat. Lebih afdal di dalam solat. Siapa pula yang kafir mengkafir ni? Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ideologi kafir mengkafir ni ada dalam deep inside orang-orang yang suka kata, orang-orang yang menuduh ni. Mereka sendiri ada ideologi takfiri. Lalu bila mereka dengar kita kata yang sunnah gini, yang bid'ah gini, mereka terus, tengok, dia mengkafirkan orang doa selepas solat. Tengok, dia mengkafirkan orang tu. Dia mengkafir. Padahal kita cerita sunnah bid'ah. Tak semestinya kafir. Tapi ideologi mereka tu, mereka simpan dalam simpan. Tapi ia terkeluar bila mereka dengar. Padahal yang dibincang, cuba dengar balik video Ustaz Dr. Rozaimi di awal tadi. Tak ada sentuh langsung pun. Kafir mengkafir, tak masuk pun langsung. Macam mana boleh jadi kesimpulan mengkafirkan umat Islam yang berdoa selepas solat? Mungkin ustaz terbabit merujuk kepada ustaz lain. Siapa yang mengkafirkan semata-mata kerana orang itu berdoa selepas solat? Ya. Jadi ideologi kafir mengkafir ini ada pada sebahagian agamawan umat Islam. Lalu mereka mudah menuduh. Tengok Wahabi tu. Dia mengkafirkan orang yang buat benda ni. Mengkafirkan orang yang buat benda tu. Padahal kita hanya menjelaskan yang itu bid'ah jangan buat, yang ini sunnah buat. Tak berjaya pula jatuh dalam hukum kafir. Okay. Ini satu perkara yang besar ya. Jadi berhati-hatilah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita kepada ustaz, kepada ustazah, kepada para imam, kepada para guru yang benar-benar jujur, amanah dalam ilmunya dan tidak ada metodologi takfiri dalam kepalanya ya. Okey, sehingga sini saja. Saya ni cakap pelan-pelan sikit, tak boleh kuat-kuat. Sebab saya ni di bilik hotel. Dinding ni bukan konkrit tau. Sekarang ni macam fiberboard. Dia ketuk tu tak bunyi dinding. Dia bunyi fiberboard tu. Cakap pelan-pelan sikit. Kan orang semua dengar ni apa cerita ni. Okay. Sehingga sini saja dahulu dari Amsterdam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.